Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Husin Ismail. Dan saya Norbaizura Endi. Berita-berita utama malam ini. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Malik berkenan berangkat menghadiri majlis tahlil. Projek-projek rawatan air giat dilaksanakan bagi meningkatkan lagi sistem bekalan air efektif. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Malik Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasanah Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, pengerusi Jemaah Tadbir Yayasan Sultan Haji Hasanah Bolkiah, pagi tadi berkenan berangkat menghadiri majlis bertahlil bagi almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'dul Khairiwaddin, almarhumah Duli Raja Isteri Pangeran Anak Damit dan almarhum Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Haji Abdul Azim. Majlis anjuran Yayasan Sultan Haji Hasanah Bolkiah diadakan di Kubah Makam Diraja. Keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman, Menteri Hal Ehwal Ugama selaku Ahli Jemaah Tadbir Yayasan. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Eriwan bin Pihin Datu Pekermajaya Haji Muhammad Yusof, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri kedua selaku Ahli Jemaah Tadbir Yayasan. Yang Berhormat Pihin Datu Laila Raja Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua selaku pengerusi Lembaga Pengarah Yayasan, dan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan selaku Timbalan Pengerusi Lembaga Pengarah Yayasan. Bacaan surah Yasin, tahlil dan doa arwah dipimpin oleh Yang Dimuliakan Begawan Pihin Khatib Datuk Paduka Awang Haji Mustafa bin Haji Murad. Duli Yang Teramat Mulia kemudian menjirus aing asah-asahan ke atas makam almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairiwaddin, almarhumah Duli Raja Isteri Pangeran Anak Damit dan almarhum Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Haji Abdul Azim. Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dan jabatan-jabatan di dalamnya serta majlis-majlis perundingan mukim dan kampung mengadakan majlis membaca surah Yasin dan tahlil bagi almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairiwaddin, almarhumah Duli Raja Isteri Pangeran Anak Damit dan almarhum Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Haji Abdul Azim. Majlis berlangsung di Kubah Makam Diraja di Ibu Negara. Rombongan diketuai oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Bacaan surah Yasin dan tahlil dipimpin oleh Awang Haji Hanafiah bin Haji Mahmud, Imam tingkat 1 Jabatan Hal Ehwal Masjid. Sistem bekalan air dan gerai tepi jalan menjadi tumpuan perbahasan mesyuarat pertama dari musim permesyuaratan ke-20 Majlis Mesyuarat Negara. Laporan lanjut sidang Majlis Mesyuarat Negara menyusul selepas ini.
Mesyuarat pertama dari musim pemesyuaratan ke-20, Majlis Mesyuarat Negara meneruskan sidangnya bagi hari ke-14 hari ini dengan membahaskan peruntukan Kementerian Pembangunan. Sasaran kualiti sistem air antara isu yang mula-mula dibahaskan. Ketika memberikan ulasan lanjut mengenai isu yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Awang Haji Muhammad Daniel alias Tekpin bin Yaakob itu, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Muhammad Juwanda bin Haji Abdul Rashid, Menteri Pembangunan, menjelaskan beberapa projek sedang berjalan dan akan dilaksanakan ke arah meningkatkan sistem bekalan air. Antaranya, pertama, meningkatkan taraf loji-loji rawatan air sedia ada. Kedua, pembinaan loji rawatan air Bukit Barun peringkat 8. Ketiga, menaik taraf loji rawatan air Akis-Akis. Dan keempat, menaik taraf loji rawatan air Batang Duri, daerah Temburong. Pembelanjaan 2024. Kelima ialah pengurusan non-revenue water bagi sistem bekalan air di negara Brunei Darussalam, fasa 3. Keenam ialah kajian bekalan air bagi negara Brunei Darussalam bagi sumber air negara Brunei Darussalam sehingga tahun 2035. Yang ketujuh, satu lagi inisiatif yang sedang dirancang di jabatan ini ialah mendapatkan khidmat pihak ketiga yang boleh memeriksa dan menilai tahap kualiti air bersih yang dikeluarkan dari loji-loji air di negara ini. Menteri Pembangunan juga memberi respon terhadap cadangan yang dikemukakan oleh Yang Berhormat Awang Saleh bin Haji Osman bagi mewujudkan organisasi yang diiktiraf untuk meneliti kualiti produk keluaran tempatan. Menteri Pembangunan ia akan memerlukan pendekatan khusus dengan pusat standard kebangsaan dan jabatan-jabatan yang berkaitan. Pada masa ini terdapat barangan yang diuji dan diiktiraf oleh badan luar negeri seperti SIRIM. Bagi projek-projek kerajaan adalah menjadi satu kemestian untuk menggunakan produk-produk bahan asas binaan dan bahan binaan yang berdaftar dan diiktiraf di bawah Kementerian Pembangunan. Produk-produk yang diiktiraf ini perlu persijilan pengiktirafan kualiti seperti ISO 9001 dan ISO 14001 dan laporan ujian-ujian daripada makmal ujian yang diiktiraf. Juga dibangkitkan langkah-langkah yang diambil dalam memastikan aktiviti-aktiviti pengambilan pasir di kawasan Sungai Paku Telisai daerah Tutong menepati syarat oleh Yang Berhormat Awang Abdul Aziz bin Haji Hamdan. Salah satu langkah yang dilaksanakan oleh kementerian ialah dengan menyediakan garis panduan penerokaan dan pelumbungan kuari galian yang mengandungi syarat-syarat dan peraturan yang perlu diikuti oleh setiap pengusaha pelumbung pasir yang beroperasi. Garis panduan ini akan menetapkan peraturan kepada syarikat yang menjalankan aktiviti pengambilan pasir demi memelihara ekologi persekitaran. Kementerian Pembangunan sedang dalam usaha untuk merangka akta dan garis panduan yang lebih tepat dan fokus dalam membuat tindakan pemantauan dan penguatkuasaan serta pertimbangan denda yang dapat diambil kira bagi kesalahan-kesalahan di dalam aktiviti kuari seperti ini yang insya-Allah akan dapat diselesaikan pada penghujung tahun ini. Mengenai dengan occupational permit untuk pengubahsuaian dan memulakan operasi yang dikemukakan oleh Yang Berhormat Dayang Chong Chin Yi, Menteri Pembangunan seterusnya menjelaskan. Sampingan atau side business. 38 hari adalah bagi 6 langkah atau peringkat dalam proses permohonan kemajuan, iaitu 14 hari untuk proses permohonan
kebenaran perancangan, 14 hari lagi proses permohonan kebenaran building approval, 2 hari untuk proses mendapatkan kebenaran untuk memulakan kerja-kerja pembinaan, 1 hari untuk menguruskan tarikh pemeriksaan bomba, 1 hari lagi bagi pemeriksaan bomba dan 7 hari bagi permohonan OP, Occupational Permit. Isu gerai tepi jalan pula menarik perhatian Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman ketika memberikan pencerahan mengenai isu tersebut menjelaskan 13 buah tapak tanah di seluruh negara disediakan melalui Majlis Perancangan Guna Tanah yang diterajui oleh Kementerian Pembangunan. Dan kemudahan untuk orang berkeperluan. Status terkini 2 buah tapak tanah, 1 di Kampung Tagap dan Mukim Sengkurong dan 1 di Skim Tanah Kurnia Rakyat Jati Kampung Sungai Buloh Mukim Menteri telah diwartakan di bawah Jabatan Daerah Brunei Mora dan pada 7 hari bulan Mac 2024 gerai yang disediakan di Kampung Tagap telah mula digunakan dan dikendalikan oleh Majlis Perundingan Kampung dan Majlis Perundingan Mukim di Mukim Sengkurong. 11 tapak lagi sedang dalam proses pewartaan, pada mana 7 tapak telah diberikan kebenaran early development oleh pihak Kementerian Pembangunan. Dewan menangguhkan sidangnya hari ini dan akan disambung esok 19 Mac pukul 10 pagi. Orang ramai boleh mengikuti rakaman persidangan harian melalui saluran RTB Perdana dan RTB Sukma Indra pada pukul 9 malam dan pukul 11 malam. Laporan harian juga boleh diikuti melalui laman sesawang rasmi Majlis Mesyuarat Negara di www.majlis-mesyuarat.gov.bn. Lebih 3,500 anak yatim menerima derma pada Majlis Penyampaian Derma kepada anak-anak yatim peringkat kebangsaan. Ikuti bahan beritanya selepas ini. $3,581 anak yatim yang berdaftar di bawah Jabatan Pembangunan Masyarakat JAPIM dari keempat-empat daerah menerima derma pada Majlis Penyampaian Derma kepada anak-anak yatim peringkat kebangsaan. Majlis Anjuran Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan melalui JAPIM dengan kerjasama Jabatan Daerah Brunei dan Muara, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dan Bank Islam Brunei Darussalam BIBD berlangsung pagi tadi di Dewan Plenari Pusat Persidangan Antarabangsa Brakas. Penyampaian derma disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua selaku pengerusi Lembaga Pengarah BIDB. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri dan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Awang Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Jumlah sumbangan yang dihulurkan melalui tabung anak-anak yatim JAPIM iaitu lebih RM358,000. Tabung anak yatim daerah Brunei dan Muara lebih RM34,900 dan BIBD lebih RM179,000. Majlis diselajurkan dengan penyampaian skim hadiah galakan pelajar cemerlang BIBD.
Rombongan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dan jabatan-jabatan di dalamnya beserta Majlis Perundingan Mukim dan Kampung di daerah Tutong petang tadi mengadakan Majlis Tadarus Al-Quran bulan Ramadan yang diadakan di Masjid Kampung Danau Mukim Telisai Tutong. Mengetuai rombongan yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Majlis dimulakan dengan sembahyang fardu asar berjemaah diikuti dengan bacaan tadarus Al-Quran dan bacaan tahlil. Majlis diselajurkan dengan penyampaian wakaf berupa waterjet untuk kegunaan masjid, manakala beberapa orang anak yatim dari kampung berkenaan turut menerima sumbangan derma. Jabatan Perdana Menteri dan jabatan-jabatan di bawahnya petang tadi meneruskan Majlis Tadarus. Acara berlangsung di Masjid Kampung Sungai Liang, daerah Belaid. Hadir Awang Haji Muhammad Azmi bin Haji Muhammad Hanifah, Timbalan Menteri Tenaga, Jabatan Perdana Menteri. Terdahulu diadakan penyampaian sumbangan wakaf berupa barang keperluan masjid. Majlis diteruskan dengan berbuka puasa dan sembahyang fardu maghrib berjemaah. Lebih banyak usaha yang boleh dan perlu dilakukan untuk terus menyokong dan menggalakkan wanita dalam mencapai aspirasi dan potensi penuh mereka. Langkah tersebut selaras dengan wawasan Brunei 2035 bagi memastikan peluang sama rata untuk kaum wanita ke arah pembangunan tenaga kerja yang berkemahiran tinggi. Perkara itu ditekankan oleh Setiausaha Tetap Tenaga di Jabatan Perdana Menteri selaku Ahli Lembaga Pengarah Otoriti Kebangsaan Keselamatan, Kesihatan dan Alam Sekitar SHENA semasa forum memperkasa wanita dalam keselamatan dan kesihatan bersempena Hari Wanita Sedunia. Forum berlangsung pagi tadi di bangunan Reka Bentuk dan Teknologi Kampung Anggrek Desa. Dayang Hajah Farida binti Datu Seri Paduka Haji Talib juga berkata forum tersebut bukan sahaja menggalakkan perniagaan dan organisasi untuk meningkatkan keselamatan dan perlindungan kesihatan wanita, tetapi memberi inspirasi kepada orang lain untuk menjadi sebahagian daripada pasukan dalam inisiatif keselamatan dan kesihatan dalam organisasi mereka. Forum bertajuk Pematuhan Perintah Keselamatan dan Kesihatan Tempat Kerja 2009 yang inklusif wanita disampaikan oleh Dayang Nurul Zakiah binti Haji Muhammad Taib, pegawai SHENA. Forum disertai lebih 70 orang yang diselajurkan dengan sesi panel perkongsian idea mengenai peranan tempat kerja dalam perlindungan keselamatan dan kesihatan wanita, cara-cara untuk menggalakkan wanita mengikuti bidang keselamatan dan kesihatan serta aspirasi masa depan bagi wanita. Which is just a 2% increase. Perjuangan dan sumbangan generasi terdahulu dalam memastikan negara meraih kemerdekaan wajar menjadi motivasi kepada generasi muda sebagai pewaris kepimpinan negara. Ia antara yang disentuh semasa Forum Bicara Semarak Hari Kebangsaan sempena sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan ke-40 yang dilaratkan ke daerah Belaid. Dianjurkan oleh Pusat Sejarah Brunei, forum berlangsung pagi tadi di Dewan Pusat Insani Seria. Dengan tema menghargai perjuangan generasi tua ke arah masa depan yang mampan dan cemerlang, Forum Bicara Semarak disampaikan oleh Dr. Haji Muhammad Hadi bin Muhammad Melayong, Pengetua Pusat Sejarah Brunei dan Dr. Haji Noralizam bin Haji Ali Akbar, Pengarah Pusat Ilmu Teras College Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan. Hadir Haji Amirul Hafizin bin Haji Muhammad, Pemangku Pegawai Daerah Belaid. Keceriaan jelas terpancar di wajah 25 anak yatim apabila mereka diraikan dalam majlis sungkai dan infak untuk keluarga asnaf dianjurkan oleh Majlis Perniagaan Wanita WBC dengan kerjasama Persatuan NGO
prihatin dan saham akhirat. Majlis tersebut diadakan lewat petang kemarin di salah sebuah hotel di Jalan Beribi. Penyampaian sumbangan berupa makanan asasi dan sampul surat raya kepada anak-anak yatim tersebut dan beberapa orang ibu tunggal disempurnakan oleh Datin Paduka Hajah Rokiah binti Haji Zakiah yang dipertua WBC. Majlis merupakan salah satu aktiviti tahunan WBC di dalam bulan Ramadan ini. 10 buah keluarga terpilih daripada golongan asnaf fakir miskin di daerah Temburong yang berdaftar di Majlis Ugama Islam Brunei MUIB menerima sumbangan projek Infak Ramadan 2.0. Penyerahan sumbangan disempurnakan oleh Awang Haris Hamdillah bin Haji Masri, Ketua Pegawai Ugama Daerah Temburong, selaku penasihat projek berkenaan. Sumbangan berupa makanan dan barang keperluan asasi harian disumbangkan oleh para pegawai dan kaki tangan dari bahagian dan unit di bawah Pejabat Hal Ehwal Ugama Daerah Temburong. Dua lelaki warga negara Malaysia dan seorang lelaki warga negara Indonesia yang terlibat dalam 7 rompakan bersiri berjaya ditahan. Pasukan Polis Diraja Brunei PPDB dalam siaran medianya menjelaskan rompakan bersiri itu menimbulkan kebimbangan dan ketakutan dalam kalangan penduduk. Rompakan bersiri berlaku antara bulan Julai dan Disember 2023 di daerah Brunei dan Muara dan daerah Tutong telah menyebabkan mangsa rompakan mengalami kerugian berjumlah lebih RM72,000 Brunei. Dalam usaha menangkap individu yang terlibat, PPDB melalui Jabatan Siasatan Jenayah telah menubuhkan satu pasukan khas yang diketuai oleh Unit Siasatan Khas, Siasatan dan Risikan Intensif melibatkan kerjasama dengan pihak Polis Diraja Malaysia PDRM, khususnya Ibu Pejabat Polis Daerah Limbang, bagi membantu menjejaki penjenayah berkenaan. Siasatan mendapati penjenayah keluar dan masuk dari negara ini melalui jalan tikus bagi mengelak dari dikesan oleh pihak berkuasa. Ketiga-tiga individu terlibat dituduh di bawah Seksyen 395 dan Seksyen 398 Kanun Hukuman Jenayah, iaitu bagi kesalahan rompakan berkumpulan dan rompakan berkumpulan bersenjata oleh Mahkamah Tinggi Negara Brunei Darussalam pada 13 Februari 2024. Pada 14 Mac lalu, tertuduh Muhammad Saiful Rizal bin Sinin dijatuhi hukuman 10 tahun pemenjaraan dan 12 sebatan. Muhammad Amin bin Zabidi dihukum 12 tahun pemenjaraan dan 12 sebatan dan Sakriyadi bin Saharudin dihukum 8 tahun pemenjaraan dan 12 sebatan. Penderma darah kumpulan A dan O diperlukan segera bagi menampung keperluan pemindahan darah di semua hospital di negara ini. Bagi tujuan tersebut, Pusat Pendermaan Darah di Jabatan Perkhidmatan Makmal Kementerian Kesihatan akan mengadakan kempen-kempen derma darah di beberapa tempat. Esok, kempen akan diadakan di Pusat Membeli Belah Times Square, Brakas. Pada Rabu ini, kempen diadakan di Kompleks Sanajat Beribi dan pada 23 dan 24 Mac akan diadakan di J Hotel Kompleks Taibah Kulab. Kempen akan diadakan pada 11 malam. Tabung Darah Hospital Suri Sri Begawan Kuala Belait juga akan mengadakan kempen derma darah di Kelab Panaga pada 24 Mac nanti. Tempahan slot derma darah melalui aplikasi Bloodcard bagi kempen derma darah tersebut adalah digalakkan.